Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita di sesi pelajaran yang seterusnya. Tajuk hari ini ialah kepentingan pengawetan makanan. Ini ialah sambungan daripada tajuk kaedah pengawetan makanan yang lepas ya. Objektif pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak awak dapat menyatakan 5 kepentingan pengawetan makanan kepada manusia. Apakah faedah-faedah pengawetan makanan pada manusia? 5 faedah kepentingan pengawetan kepada manusia. Sebelum kita meneruskan, kita tengok dulu apa yang telah kita belajar pada sesi yang lalu, iaitu kaedah-kaedah pengawetan makanan yang dapat kita buat. Yang pertama, pendidihan, pendinginan dan pembekuan, pembungkusan vakum, pempasturan, pengetinan dan pembotolan, pengeringan, pemasinan, penjerukan, pelilinan dan penyalaian. Cikgu harap awak boleh ingat lagi lah kaedah-kaedah 10 kaedah pengawetan yang dapat kita gunakan untuk mengawet bahan makanan. Terus kita pergi kepada faedah pengawetan bahan makanan. Yang pertama, bekalan makanan dapat dibekalkan sepanjang masa. Contoh pada gambar itu, kalau kita lihat makanan yang telah ditinkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya ketika banjir berlaku di sesuatu kawasan, ya. Jadi bila di satu tempat tu ada banjir, bekalan makanan terputus. Jadi sudah tentulah mangsa-mangsa itu memerlukan bekalan makanan. Cuba bayangkan kalau makanan itu kita tak boleh tinkan, kita tak boleh bungkus, kita tak boleh botol. Adakah makanan tersebut boleh diberikan pada mangsa-mangsa banjir? Sudah tentulah tidak. Jadi bekalan makanan ataupun makanan yang telah diawetkan dengan kaedah pengetinan, pembotolan ataupun pembungkusan vakum dapat kita bekalkan sepanjang masa. Terutamanya ketika bencana lah. Makanan yang ditinkan, dibotolkan dapat diberikan kepada mangsa-mangsa bencana seperti banjir. Itu faedah yang pertama. Kita teruskan dengan faedah yang kedua. Makanan dapat diedarkan di banyak tempat. Contoh dalam gambar tu ada dialog kan. Sebuah pasaraya di London, dia nak masak rendang. Rendang tu ialah masakan tempatan kita kan kat Malaysia. Jadi mereka yang berada di London dapat juga makan masakan yang berada di Malaysia. Contoh dalam gambar tu rendang. Rendang yang dipakkan dalam bungkusan. Ya. Jadi mereka yang berada di luar negara, mereka yang berada di tempat yang bukan asalnya makanan tersebut dapat menikmati makanan di banyak tempat. Sebab makanan yang dah ditinkan, makanan yang dibungkus, dia boleh diedarkan. Dapat diedarkan dengan mudah, boleh dieksport. Ya. Jadi faedah yang kedua, makanan dapat diedarkan di banyak tempat. Yang ketiga, pengawetan makanan juga boleh memudahkan bahan makanan tersebut disimpan dan diangkut. Ini ada kaitan juga dengan makanan itu boleh diedarkan di tempat yang lain kan. Contohnya di situ, perniagaan kita sudah semakin maju. Ia bakal menembusi pasaran Eropah. Teknologi pengawetan makanan memudahkan makanan itu disimpan dan mudah diangkut ke tempat lain. Ya. Contoh makanan yang dipakkan dalam bungkusan, makanan yang ditinkan, kita mudahlah nak ekspor dia ke luar negara. Daging lembu masuk dalam tin, kita ekspor ke luar negara.
takkanlah kita nak hantar lembu seekor kan, macam mana? So kita tinkan dia kaedah pengawetan yang sesuai, maka kita boleh edarkan dia. Jadi yang ketiga, bahan makanan yang diawetkan ia mudah untuk diangkut dan disimpan. Seperti inilah. Ya, makanan itu mudah untuk diangkut. Makanan itu mudah untuk disimpan, dipamerkan di pasar raya. Jadi kita dapatlah makan makanan tersebut dengan mudah. Seterusnya, yang keempat, makanan yang bermusim dapat dinikmati sepanjang masa. Apa contoh makanan yang bermusim? Ya, macam buah durian. Buah durian dia tak berbuah sepanjang tahun. Dalam satu tahun dia mungkin akan berbuah dalam tempoh sebulan atau 2 bulan. Okey. Jadi dengan adanya kaedah pengawetan makanan yang bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Maksudnya di luar musim pun kita boleh dapat makanan tu. Okey, contoh kat sini. Buah-buahan bermusim seperti durian dijadikan jam. Jam durian. Jadi jam durian ini dapat kita simpan dalam jangka masa yang lama. Jadi kita boleh dapatlah, kita boleh makanlah jam durian ni sepanjang masa. Contoh kat sini. Sekarang ada teknologi durian sejuk beku. Ya, durian itu dipakkan kemudian disejuk bekukan. So bila-bila masa kita boleh makan durian tersebut tanpa menunggu musim durian. Contoh ni, kerang dalam tin. Okey, di setengah tempat mungkin kerang tu sukar untuk didapati. Contoh mereka yang tinggal jauh di pedalaman. Mereka yang tinggal di atas gunung. Jauh daripada laut. Jadi kerang dalam tin dapat dinikmati. Rambutan dalam tin, macam durian juga tadilah. Rambutan juga ialah buah yang bermusim. Dia tak berbuah sepanjang tahun. Jadi bila rambutan itu ditinkan, maka kita dapat menikmati rambutan itu bila-bila masa sahaja. Okey? Seterusnya, makanan yang diawet akan tahan lebih lama. Ini dah semestilah. Makanan yang telah kita awet akan tahan lebih lama. Contoh dalam dialog tu ya. Sedapnya, tahan lama tak? Saya nak beli banyak. Jangan risau, makanan yang dijual di sini sebenarnya telah diawet. Jadi makanan yang diawet dapat disimpan lebih lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan sepanjang tahun. Ya. Jadi inilah 5 faedah kepentingan pengawetan makanan. Jadi kita pergi kepada ni contoh ya. Makanan dalam tin dapat bertahan untuk beberapa lama. Jika kamu beli makanan dalam tin atau makanan dalam bungkus ya, kat situ ada satu cetakan yang menunjukkan yang ini ialah tarikh dia dibuat. Tarikh dia dibuat 4 hari bulan 9 tahun 2014. Tarikh luput dia ialah 4 hari bulan 9 tahun 2017. Bermaksud makanan dalam tin ini bertahan untuk tempoh 2014, 15, 16 dan 17, hampir 3 tahun. Ya, 3 tahun dia boleh tahan. Contoh yang ini pula, best before bulan 4 2020. Ni saya tak pastilah bila dia dibuat kan. Kalau macam atas ni nampak. Okey, dibuat pada tahun 2014, dia tahan sampai 2016. Kurang 2 tahun. Ya. Jadi makanan dalam tin dapat bertahan untuk tempoh beberapa tahun. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, faedah pengawetan makanan kepada manusia. Yang pertama,
bekalan makanan dapat dibekalkan sepanjang masa. Yang kedua, makanan dapat diedarkan di banyak tempat. Yang ketiga, memudahkan bahan makanan disimpan dan diangkut. Yang keempat, makanan bermusim dapat dinikmati sepanjang masa. Dan yang kelima, makanan tahan lebih lama. Jadi itulah dia 5 faedah pengawetan makanan kepada manusia. Okey, so cikgu harap kamu boleh jelas dan faham tentang pelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.